Liana ialah seorang graduan Melayu dari sebuah IPT di ibu negara. Gaji 2,5 ringgit sebagai eksekutif admin, dia beli kereta dengan skim graduan. Ambil personal loan untuk melancong ke Jepun. Rumah kecil di pinggir kota melalui pinjaman perumahan. Hari gaji pertama dia ke Pavilion, Zara, Bath dan Body Works, Chatham. Dia pegang beg kertas macam trofi. Dunia rasa penuh. Aku berjaya, katanya kepada cermin lift. Setiap bulan, dia ulang. Rasid makin panjang. Kad kredit makin kerap diguna untuk membeli barangan berjenama yang berharga melebihi gaji sebulan. Tapi kegembiraan itu cuma bertahan 48 jam. Selepas itu, kosong semula. Tahun berganti, hutang membiak. Sepanjang umur 30-43 tahun, kehidupan Liana kelihatan stabil. Gaji naik perlahan, bergambar senyum di cafe mahal, cuti tahunan ke Korea, Australia, Bali, suami pegawai IT, 2 anak di sekolah swasta. Tapi realitinya, 4 kad kredit, semua melebihi limit. Personal loan baru setiap 2 tahun, pinjaman rumah tambah kereta tambah yuran anak tambah lifestyle defisit bulanan. Dia beli bila tertekan, bila gembira, bila bosan, bila sunyi. Pavilion Jati tempat dia lari daripada diri. Suami mula bertanya, kita tak cukup, kan? Liana yang memasuki umur 44 tahun mula panik. Dia jual handbag, tapi beli yang lain 2 minggu kemudian. Bayaran rumah tertunggak 3 bulan. Kereta hampir ditarik. Anak sulung tanya, kenapa tuition Sarah diberhenti? Suami dan Liana mula bergaduh. Perceraian berlaku. Kawan-kawan mula menjauh. Dia asyik pinjam, tapi masih beli. Dia rasa, saya cuma bahagia bila pegang bag shopping, tapi bahagia itu makin mahal. Satu hari, Liana terduduk di lantai ruang tamu. Telepon dalam genggaman skrin bank masih memaparkan 0,0 ringgit. Tiba-tiba, anak sulungnya, Sarah, pulang dari pusat tuition. Cikgu minta mama bayar yuran tertunggak sebelum minggu depan. Dalam sekelip mata, dunia Liana meletus bak gunung berapi. Tertunggak, apa kau pikir aku tak ada benda lain nak pikir? Tangan Liana terangkat sebelum akal sempat menahan. Lempangan yang tidak dijangka mendarat di pipi Sarah bukan karena benci, tapi karena jiwa yang pecah dan tak tahu kemana nak dilepaskan. Sarah terdiam. Air mata anak berumur 12 tahun menitis bukan hanya sebab sakit fisikal, tapi keretakan keyakinan terhadap ibu yang selama ini dianggap pelindung. Liana berdiri, suara naik 1 tingkat. Kau nih beban sejak lahir, tak cukup dengan papa kau yang tak berguna, kau pun nak minta-minta macam tak faham keadaan. Dia mula menyalahkan semua orang. Suaminya, kerana tak pernah cukup gaji. Anak-anaknya, kerana tak pernah berhenti menuntut. Dunia, kerana tak pernah beri peluang kepada wanita macam aku. Dia bercakap tanpa tapisan. Mulut laju, tapi hati koyak. Dia hilang akal secara perlahan. Bukan gila, tapi tenggelam dalam kehilangan kawalan. Sarah mula menjauh. Diam, trauma kecil yang mungkin berbekas selamanya. Liana terduduk semula. Tangan menggigil, dada sesak. Dia menangis tanpa suara, karena sudah tidak tahu cara menangis dengan betul. Malam itu, dia bercakap seorang diri. Dia buka almari, lihat beg-beg lamanya, dan tanya, kenapa semua ini tak mampu bahagiakan aku sekarang? Satu hari, Liana duduk di kafe kecil berhampiran rumah sewa. Tangannya menggigil memegang cawan kopi 3-in-1. Di hadapannya, sahabat lama, Rafidah, kawan university yang dulu berkongsi mimpi dan kasut sempit waktu belajar. Vida, aku rasa aku hilang diri aku. Tak ada siapa nak tolong. Akaun aku kosong. Aku dah lempang anak aku semalam. Rafidah ambil masa sebelum menjawab. Aku rasa kau ni dah kena sihir, Liana tercengang. Yalah, hidup kau susah sangat. Macam tak logik. Ada orang tuh. Mungkin dia sakit hati kat kau. Nak tengok kau merangkak. Setiap bulan ada benda yang tak kena. Itu bukan biasa. Mesti ada yang buat. Kata-kata Rafidah itu bergema macam sumpah bukan penyembuh, tapi pencetus luka baru. Mengikut nasihat rakan baiknya, Rafidah, Liana kemudian lantas bertemu Pak Deru, Bomoh yang pernah disebut oleh Rafidah.
Ruangnya sempit, bau asap menyesakkan. Dinding penuh simbol dan lilin hitam. Kau terikat oleh orang dengki, kata Pak Deru sambil mengangkat bekas asap ke wajah Liana. Tulang kau basah dengan niat jahat orang. Bayaran pertama, Rm480. Bayaran kedua, Rm950 katanya. Untuk buang angin hitam dari rumah. Bayaran ketiga, 1,4 ringgit ritual pemulihan jiwa dengan air 7 kuali dan bunga layu. Selepas 2 sesi, Liana mulai curiga dengan semua orang. Dia blok kakaknya di WhatsApp. Dia marah Sarah karena bercakap dengan jiran, katanya jiran Cube hantar angin. Di pejabat, dia berbisik sendiri dan membakar limau nipis dalam bekas Tupperware. Dia percaya suaminya dulu menyihirkan dia. Dia mulai menuduh anaknya sendiri sebagai pembawa bayang hitam. Dalam satu sesi, Liana bertanya, "Pak Deru, boleh tak buat saya kayak semula? Saya dah tak ada cara lain." Pak Deru senyum, "Ada jalan, tapi kau kena beri ruang tubuh dan roh untuk ditarik oleh penjaga lama." Dia minta syarat pelik, letak gambar Liana di bawah jambangan bunga kering, tidur di atas tilam yang ditabur tanah kubur, biarkan rambut panjang tak digunting selama 40 hari. Bayaran, 3,0 ringgit untuk pembukaan pintu rezeki gaib. Sejak ritual itu, Liana mula nampak bayang gelap di cermin. Sarah mimpi tangan keluar dari bawah katil. Bunyi tapak kaki di dapur walau tiada sesiapa. Bau hanyir dan suara serak memanggil, "Li, Li." Di pejabat, rakan sekerja bernama Syamim memanggil Liana. "Li, belakang kau, ada." Makcik bongkok pakai telekung. Dia duduk atas bahu kau. Liana terdiam, kemudian menjerit sekuat hati dan rebah pengsan. Hospital sahkan tiada masalah fisikal, tapi ada gejala gangguan disosiatif dan halusinasi. Berada di dalam rumah terasa tidak lagi selamat. Sarah enggan tidur sendiri. Adik bongsu mula bercakap seorang diri. Cahaya lampu sering berkelip. Bau bunga mati memenuhi ruang tamu. Liana pindah rumah, tapi gangguan ikut. Pindah lagi, ke Gombak, Kerawang, ke Sepang. Tapi setiap rumah terasa seperti lorong sempit tiada pintu keluar dari bayangan. Sekarang, pada umur 78 tahun, tahap kesehatan mental dan fisikal semakin lemah, namun mulut Liana tetap laju, walau lututnya perlahan. Anak-anak tahu, jika akhir bulan tiba dan tiada tudung baru dibeli, mood mama akan bergoyang macam pokok dilanda ribut. Mama dah tua, nak bergaya pun tak boleh. Kau ingat mama nih tak ada perasaan? Dulu masa kecil semua mama belanja. Sekarang tudung Rm35 pun berkira, dia akan merajuk panjang. Kadang-kadang sampai seminggu tidak bercakap dengan Sarah. Faiz pula akan terima voice note 3 menit tanpa henti. Penuh dengan "kalau dulu" dan "kau tak faham jiwa mama." Ubat darah tinggi tertangguh. Sebab Liana sanggup guna duit itu untuk belikan baju lengan loceng di pasar malam. Elektrik tertunggak, tapi dia tetap berkeras nak beli jam tangan Rm90 katanya. Senang tengok waktu, mata dah kabur. Bila anak-anak Q berbincang, dia jawab, "Sebab benda kecil macam nilah, mama rasa hidup. Kalau semua kena tunggu, baik mama baring J tunggu mati." Sarah pernah berkata kepada pasangannya, "Mama bukan jahil. Dia cuma terikat dengan cara dia bertahan dulu. Tapi tiap kali kita tolak, dia rasa kita tolak dia sebagai manusia." Faiz pula pernah diam selama seminggu. Bukan sebab marah, tapi karena tidak tahu bagaimana nak leraikan simpulan antara sayang dan rasa diperah. Masih lagi mencoba, Liana tidak berubah sepenuhnya. Dia masih mau beli untuk rasa ada. Tetapi anak-anak tidak lagi marah. Mereka faham, walau belum reda sepenuhnya. Dan sesekali, apabila cucunya menyuap bubur dan berkata, "Nenek nampak cantik pakai tudung baru nih," Liana akan tersenyum dan dunia pun terasa sedikit ringan. Walau resit belum dibuang. Kapitalisme ajar kita tabiat membeli untuk rasa diri bernilai. Tapi nilai diri sebenar tak dijual dalam bentuk uang ringgit. Apa yang boleh kita pelajari dari kisah ini? Semoga bermanfaat.